Ya ma'syar Yahudi, wahai orang Yahudi, berkumpul wahai Yahudi. Maka bila mana orang Yahudi berkumpul, unzur ila sama, tengoklah kepada langit, sesungguhnya bintang Muhammad telah keluar, dan sesungguhnya pada malam hari ini telah keluarnya satu orang Nabi dan Rasul. Dia adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi keizinan kepada kita pada hari ini untuk berkumpul bersama-sama. Dan Allah juga beri keizinan kepada saya untuk pada hari ini datang ke sebuah sekolah, di antara sekolah yang hebat juga dekat Kota Melaka. Bahkan insya-Allah akan menjadi satu sekolah yang hebat juga dekat Malaysia nanti insya-Allah. Yang saya hormati tuan-tuan tua, menolak kanan, barisan guru-guru kanan, dan barisan guru-guru dan adik-adik pelajar yang saya hormati sekalian. Sebab apa? Sebab kita berada dalam satu majlis nak menceritakan perihal Nabi SAW. Okay, baik, saya mulakan boleh? Okay. Nabi SAW yang kita nak bincang pada hari ini, satu orang Nabi yang mana diberikan satu gelaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi yang kita nak bincang pada hari ini, seorang Nabi dan seorang Rasul, ketua bagi sekalian Nabi dan Rasul. Kesemua para Nabi dan para Rasul sangatlah banyak, sehingga kan ada ulama mengira berapa ramai para Nabi, para Rasul. Nisbah para ulama 130,000 lebih. Kesemua para Nabi dan para Rasul. Lalu yang wajib untuk kita tahu, yang wajib untuk kita kenali, iaitu 25 orang Nabi yang mana disebut dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam 25 orang Nabi itu, ada satu orang Nabi yang mana Allah angkat darjat dia, yang mana kejadian dia, kelahiran dia dinantikan oleh seluruh alam. Bila mana Nabi SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, ketika itu kata Suhaibah, ketika mana aku nak keluar daripada rumah, terkejutnya Suhaibah. Ketika mana Suhaibah keluar, terkejutnya Suhaibah bila mana didapati satu bulan yang sangat dekat dengan dia. Seolah-olah kata Suhaibah, diriwayatkan oleh para ulama, bulan itu seolah-olah nak menghempak kepada aku, nak jatuh kepada aku. Aku tanya dia, bulan ketika itu tak sabar nak menantikan kelahiran Nabi SAW. Jadi Nabi ni dekat mana dia lahir? Dekat Madinah ataupun Syria? Madinah. Nabi lahir dekat Madinah ataupun Syria? Mana satu? Mana? Faham betul soalan? Nabi lahir dekat Madinah ataupun Syria? Mana? Madinah. Nabi lahir dekat Kota Mekah. Kenapa? Okeylah, gelap kejap je. Nabi SAW Allah pilih untuk dilahirkan dekat Kota Mekah. Kata para ulama, kenapa dalam banyak-banyak negara dekat bumi ini, kenapa Allah pilih Kota Mekah? Sedangkan Nabi Adam, bila mana Allah nak turunkan Nabi Adam pada permulaan, Allah memilih antara kota India ataupun Sri Lanka. Itu khilaf, perbezaan pandangan para ulama. Kenapa tiba-tiba Allah memilih Kota Mekah untuk Nabi dilahirkan? Jawab para ulama, disebabkan antaranya dikarenakan di Kota Mekah adanya Kaabah, dan nombor dua kata para ulama dikarenakan Kota Mekah adalah tempat yang mana moyang Nabi SAW membesar. Siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dia pecah kepada dua. Nabi Ibrahim ada dua orang anak. Anak pertama namanya Ishak alaihissalam, anak pertama namanya Ismail alaihissalam, yang mana ada cerita buat Kaabah. Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail berhijrah daripada bumi Palestin ke bumi Mekah dan sebagainya. Anak kedua Nabi Ibrahim adalah Ishak. Daripada Nabi Ismail, Allah tak bagi jalur para Nabi, Allah simpan. Adapun daripada jalur Nabi Ishak alaihissalam, ramai di antara Nabi datang daripada Nabi Ishak alaihissalam. Siapa?
Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib. Kebanyakan datang daripada Nabi Ishak alaihissalam yang dikenali sebagai Bani Israel. Boleh faham? Itu jalur Nabi Ishak. Nabi Ismail Allah simpan sampailah Nabi yang terakhir Allah keluarkan, Allah bangkitkan. Itulah Nabi SAW. Disebabkan itu, jadi kita tengok sebelum kelahiran Nabi, zaman itu dikenali sebagai zaman fatrah. Jadi daripada zaman Nabi Adam sampailah zaman Nabi Isa alaihissalam, para Nabi dan para Rasul back to back. Nabi ini wafat, Nabi lain Allah putuskan. Nabi ini wafat, Nabi lain Allah putuskan. Sehingga kan kata para ulama, 1 tahun itu boleh dikatakan 5/6 para Nabi dan para Rasul ada di atas muka bumi. Nabi Musa, Nabi Harun satu zaman. Nabi Musa, Nabi Harun satu zaman. Nabi Khidir alaihissalam pun satu zaman. Maksud apa? Boleh dikatakan 1 tahun itu Allah putuskan ramai para Nabi dan para Rasul. Tapi bila mana Nabi Isa alaihissalam, tahu tak kisah Nabi Isa? Tahu? Kisah Nabi Isa panjang. Nak dengar kisah Nabi Isa? Nak dengar? Tanam. Daripada zaman Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Ingat tak kisah Nabi Isa? Bila mana dikejar oleh Bani Israel, dikejar oleh Bani Israel, maka Allah angkat Nabi Isa alaihissalam. Dan Allah gantikan wajah yang sama, muka yang sama, seiras dengan Nabi Musa. 2 pandangan. Orang yang digantikan oleh Allah itu adalah musuh Nabi Isa alaihissalam dan dia tadi disalib. Maka bila mana Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, diutusnya Nabi SAW sekitar 600 tahun. 600 tahun muka bumi ketika itu tiada Nabi dan tiada Rasul. Sebab itulah kalau satu belajar dalam pendidikan Islam kita kelima, zaman itu dikenali zaman jahiliyah. Betul tak? Kerana apa? Kerana ketiadaan Nabi, tiada orang nak mengajak kepada kemungkaran, tidak ada orang nak mengajak kepada kebaikan, dan tidak ada orang nak mencegah kepada kemungkaran. Sebab itulah dikenali sebagai zaman jahiliyah. Sangat teruk manusia ketika itu. Sampaikan kita tengok apa yang berlaku kepada bumi Rom. Syuaib Ar-Rumi, dia membesar kat Rom. Dia tak tahan dengan suasana kezaliman, kejahilan ketika itu. Dia keluar daripada kota Rom. Sebab apa? Dia dapati dekat kota Mekah telah pun lahir Nabi akhir zaman. Dia keluar daripada kota Rom mencari Nabi akhir zaman. Seperti mana berlaku kepada Salman Al-Farisi. Kenal tak? Tak kenal. Seperti mana berlaku kepada sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Dia tak tahan dengan suasana menyembah api, ayahnya penyembah api. Dia keluar daripada keluarga yang kaya semata-mata nak cari Nabi akhir zaman. Kata para ulama, Nabi lahir pada pukul 4:45 pagi. Kata Ummu Syifa ini yang bidan yang menyambut kelahiran Nabi. Kata Ummu Syifa, ketika mana hari kelahiran Nabi SAW, keadaan ketika itu sangatlah sejuk. Sehingga kan pelita yang kami nyalakan dekat ruangan untuk menyambut kelahiran Nabi, pelita itu membeku. Minyak beku, menyebabkan pelita itu tak boleh nak menyala. Suasana gelap. Maka ketika itulah Suhaibah keluar daripada rumah. Apa Suhaibah buat? Ketika mana aku nak keluar daripada rumah itu untuk mencari pelita yang baru, minyak yang baru, terkejutnya aku ketika mana aku melihat satu bulan yang sangat dekat dengan aku. Apa maksud dia? Kata para ulama, dikarenakan semua makhluk yang ada di atas muka bumi, yang ada di atas semua tu tak sabar nak menantikan kelahiran Nabi. Semua tak sabar nak tengok wajah Nabi SAW. Sebab kelahiran Nabi ditunggu-tunggu oleh semua makhluk. Tengok siapa ayah Nabi pula. Tengok siapa ayah Nabi. Abdullah bin Abdul Muttalib itu ayah Nabi. Siapa ayah Nabi? Tahu, memanglah nama dia Abdullah. Siapa? Apakah perwatakan dia? Diceritakan oleh para ulama, datuk Nabi Abdul Muttalib ini dikawin ramai.
Datuk Nabi dikawin ramai, menyebabkan Datuk Nabi ada 10 orang anak lelaki dan 5 ataupun 6 orang anak perempuan. Ramai tak ramai? Anak lelaki nombor 10 adalah ayah Nabi SAW yang paling bongsu. Ayah Nabi anak yang paling bongsu. Jadi bila mana anak bongsu, anak paling sayang, anak paling rapat dengan ayah. Faham? Jadi sebelum kelahiran ayah Nabi ni, Datuk Nabi ni dia ada bernazar satu benda. Dia ada bernazar satu benda, seandainya aku dikurniakan oleh Tuhan, Datuk Nabi Abdul Muttalib sebelum lahirnya ayah Nabi, dia bernazar seandainya aku dikurniakan 10 orang anak lelaki, aku akan sembelih 1 orang. Maka bila mana cukup 10 orang anak lelaki, maka dia teringat yang dia ni ada nazar. Dia teringat yang dia ni ada nazar nak sembelih 1 orang anak lelaki. Ini sama jahiliah pun cerita. Kerana dekat kota Mekah ketika itu ada 3 agama. Agama Nabi Musa agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Isa ataupun Musa, dan satu lagi agama yang menyembah berhala. Jadi bila mana dia teringat yang ini ada nazar nak sembelih 1 orang anak lelaki, ketika itulah dia kumpulkan semua anak lelaki dia, daripada anak pertama sampai anak 10. Di sanalah ada Hamzah, di sanalah adanya Abu Lahab dan sebagainya. Ketika itulah dia nak memilih siapakah anak yang dia nak bunuh. Maka dia takut, dia buat undian. Dia buat undian seperti mana berlaku kepada Nabi. Yang mana? Yang kena terjun daripada kapal, dimakan oleh ikan nun. Yunus. Sama juga. Dia buat satu undian. Nama siapa yang diambil, maka nama dia akan disembelih. Dan Allah takdirkan nama pertama adalah ayah Nabi SAW. Kan ayah Nabi dia sangat sayang, betul tak? Maka ni anak paling aku sayang. Okay, kita buat undian lagi sekali. Dikatakan oleh Ibn Katsir sebanyak 3 kali undian itu dibuat, dan ketiga-tiga nama itu adalah nama ayah Nabi SAW. Maka ketika itulah datang pembesar Mekah yang lain. Wahai Abdul Muttalib, seandainya kamu meneruskan apa yang kamu nak buat, seandainya kamu nak teruskan untuk sembelih anak kamu, itu akan jadi satu tradisi untuk kota Mekah. Dan aku memberi satu cadangan untuk kamu sembelih 100 ekor unta sebagai ganti kamu tak sembelih anak kamu, yang menyebabkan terbatal nazar dia ketika itu. Itu zaman jahiliah dunia. Ayah Nabi ini satu orang lelaki yang sangatlah bagus, sangatlah tampan, terkenal dengan kebaikan dekat kota Mekah. Ayah Nabi SAW. Semua kota Mekah sangat sayang kepada ayah Nabi. Maka bila mana seorang yang tampan, seorang yang handsome, seorang yang baik hati disayangi oleh semua penduduk Mekah, maka ayah Nabi ni ulama yang menceritakan ayah Nabi menjadi kegilaan para wanita. Ramai wanita yang nakkan ayah Nabi sebagai suami mereka. Dalamnya ada tak? Yang tampan, baik hati, bagus. Jadi ayah Nabi SAW menjadi rebutan ketika itu. Maka Allah takdirkan ayah Nabi bertemu dengan seorang wanita yang baik hati juga, yang sangat cantik, yang sangat alim, yang sangat dikenali dalam masyarakat Mekah. Namanya Aminah. Jadi bila mana hari perkahwinan ini diringkas cerita, bila mana nak berkahwinnya Aminah dengan Abdullah, ayah Nabi dan ibu Nabi ni, bila mana rombongan lelaki nak keluar daripada rumah, nak pergi berjalan ke rumah wanita, ketika itulah Abdullah dan rombongan dia ditahan oleh seorang wanita. Ditahan oleh seorang wanita. Ayah Nabi tak tahu itu siapa. Maka bila mana ditahan oleh seorang wanita, wahai Abdullah, kawinilah aku. Dalam ni ada tak? Mana-mana perempuan datang, tolong kahwin aku, ada tak? Ada. Tak cukup handsome. Yang penting tak cukup handsome. Ayah Nabi, wanita pergi jumpa dia, wahai Abdullah, kawinilah aku, wahai Abdullah. Dan ketika itulah Abdullah kata tak boleh, kerana aku setia pada yang satu. Aku nakkan kepada Aminah kerana kami telah pun dijodohkan dan kami telah pun disatukan oleh keluarga kami.
Maka bila mana berkahwin dan sebagainya, 3 hari 4 hari dekat rumah Aminah, maka ayah Nabi dan ibu Nabi nak kembali ke Mekah. Okey, ni best cerita. Bila mana ayah dan ibu Nabi dalam perjalanan daripada rumah Aminah nak pergi ke rumah Abdullah, ayah Nabi, ketika itu ayah Nabi dan ibu Nabi nampak wanita yang tadi, yang kata, wahai Abdullah, kahwinilah aku. Tapi on the way nak balik tu, wanita tu tak tegur pun Abdullah. Abdullah pun tengok air macam, kenapa wanita itu tak tegur aku, kenapa wanita itu tak menyapa aku. Maka ketika itulah Abdullah pergi jumpa wanita, wahai si fulan bintu si fulan, kenapa pada kali ini kamu tidak menegur aku, sedangkan pada permulaan kali kamu melihat aku, kamu menegur aku, tapi kenapa kali ini kamu tak menegur aku, wahai wanita? Nama dia Nabi. Abdullah tak kenal siapa itu, tapi hairanlah kenapa kalian tak tegur. Adakah sebab aku kahwin dia frust ke macam mana tu? Maka jawab wanita itu, apa jawapan dia? Wahai Abdullah, sesungguhnya pada permulaan kali aku melihat kamu, aku melihat satu cahaya pada kamu, wahai Abdullah. Cahaya apa benda? Wahai Abdullah, pada permulaan kali aku melihat kamu, aku bertemu dengan kamu, aku melihat ada satu cahaya pada wajah kamu. Tapi kali ini, wahai Abdullah, cahaya itu tidak ada pada kamu, tapi beralih kepada isteri kamu, Aminah. Pada ketika itu, Abdullah dengan Aminah tidak tahu apa benda, cahaya apa dia. Jadi wanita itu namanya Suraqah, kata silap saya, Suraqah bintu Naufal. Jadi Suraqah bintu Naufal itu siapa? Adik-beradik kepada Waraqah bintu Naufal, dan mereka ini sepupu kepada Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Siapa Khadijah? Isteri Nabi SAW nanti. Maka bila mana peristiwa itu berlaku, Aminah dengan Abdullah tertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan oleh Suraqah tadi? Apakah maksud dia? Cahaya apa? Maka benda itu berlalu macam itu saja. Satu hari bila mana Aminah didapati mengandung, maka Abdullah, kerana kerajaan Mekah ketika itu hasil pendapatan mereka daripada berdagang, maka Abdullah kena keluar daripada kota Mekah untuk berdagang, berniaga. Maka ringkas cerita, dalam perjalanan Abdullah nak balik ke kota Mekah, selesai daripada berdagang, ketika itu Abdullah jatuh sakit dan meninggal dekat kota Madinah. Jadi Aminah duduk seorang diri saja. Sebab itulah bila mana Aminah kata, aku survive dengan satu orang saja untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatuna Aminah, ketika mana aku melahirkan Muhammad, kata Sayyidatuna Aminah, aku tidak merasai akan kesakitan seperti mana wanita lain rasa. Tak rasa sakit langsung dan tak rasa berat langsung ketika mana melahirkan Muhammad, seperti mana wanita-wanita yang lain. Dan ketika itulah bila mana lahirnya Nabi disambut tadi, cerita tadi, disambut dengan Suwaibah, dengan Ummu Syifah menyambut kelahiran Nabi, terpancarnya satu cahaya sampai kepada Isra, terpadamnya api. Semua itu berlaku bila mana hari kelahiran Nabi. Apa yang berlaku kat kota Mekah? Apa Abu Lahab, Abu Jahal yang sangat benci kepada Nabi buat? Mereka tengah tidur, tak buat apa-apa, sebab mereka tak tahu yang akan lahirnya Nabi akhir zaman. Sebab dekat kota Mekah, nak balik, sebab dekat kota Mekah ada 3 agama. Agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Musa dan Isa, dan agama menyembah berhala. 3 saja. Apa yang jadi dekat kota Madinah? Kota Madinah satu kota yang mana Nabi akan berhijrah, betul tak? Apa yang jadi dekat kota Madinah? Kata Ibn Katsir, kota Madinah pada malam kelahiran Nabi menjadi huru hara. Huru hara kota Madinah ketika itu. Kenapa? Sebab kota Madinah sebelum kelahiran Nabi, kota Madinah dipenuhi oleh puak-puak Yahudi. Kenapa? Sebab puak-puak Yahudi ni mereka mengkaji kitab Taurat, kitab Injil. Dalam kitab itu ada menyebut
yang mana Nabi akhir zaman akan berada di satu bumi, di satu tempat yang mana tempat itu penuh dengan kehijauan. Satu bumi, satu tempat yang mana penuh dengan kehijauan. Saya belajar dekat Egypt, dekat Mesir. Dekat Mesir satu tanah yang kering kontan, tidak ada tumbuhan, ada pun sikit baru mati. Kalau nak tanam lada terus mati, tak hidup. Tapi lain dekat kota Madinah, subur dengan hijau kehijauan, yang menyebabkan mereka yang mencari Nabi akhir zaman ni, seperti mana saya sebut tadi, Suhaib Ar-Rumi, Salman Al-Farisi dan beberapa orang lagi mencari Nabi akhir zaman. Mereka mencari di manakah Nabi akhir zaman akan berada. Dalam kitab-kitab mereka mengatakan Nabi akhir zaman akan berada dekat bumi yang penuh kehijauan. Lalu bila mana sampai di kawasan Madinah, orang Yahudi menyangka inilah bumi yang mana akan datang Nabi akhir zaman. Apa tujuan dia? Kenapa mereka cari Nabi akhir zaman? Kenapa? Kata para ulama, dikarenakan dia nak membunuh Nabi akhir zaman. Jadi, apa yang dilakukan kota Madinah pada malam kelahiran Nabi? Kata para ulama, kota Madinah pada malam itu menjadi huru-hara. Kerana tiba-tiba ada seorang Yahudi ni, tidak disebut nama siapa, dia keluar daripada rumah dia, tiba-tiba dia melihat ke bintang. Dia melihat ke bintang. Ketika itulah dia kata, ya ma'syar Yahud, wahai orang Yahudi, berkumpul wahai Yahudi. Maka bila mana orang Yahudi berkumpul, unzur ila sama, tengoklah kepada langit, sesungguhnya bintang Muhammad telah keluar, dan sesungguhnya pada malam hari ini telah keluar satu orang Nabi dan Rasul. Dia adalah Nabi dan Rasul yang terakhir.